Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Senajmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam yang penuh barakah ni, kita berada di malam Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Kebanyakan selawat dan salam kata juga mulia Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni, Allah takdirkan, izinkan untuk kita mulakan kuliah. Ini kuliah pertama sebelum ini, jemputan. Dan Alhamdulillah, pihak masjid setuju untuk mengisikan kekosongan malam ini dengan perbincangan yang kita akan bawakan pada amalan yang menjadi keutamaan bagi segala amalan, perbincangan yang bagi keutamaan bagi segala perbincangan. Itulah perbahasan akidah. Ini perbahasan tentang tauhid, akidah, pengkhususan tauhid, dan kita akan membincangkan berdasarkan kitab syarahan Tuan Guru Dr. Dik Muhammad Syukri Nikwan Hafizahullah Ta'ala alaih. Tuan Guru saya ni, beliau memberikan izin untuk mensyarahkan karya beliau. Jadi kita minta pihak masjid mungkin insyaAllah sediakan. Siapa yang nak wakafkan, ambil peluang, boleh di Shopee ada jual kitab ya. Kitab ni mas sekalian membincangkan tentang perbahasan kitab induk bagi perbahasan sifat 20, Ummul Barahib. Kelebihan pengajian ini nanti membincangkan tentang sejarah, bagaimana faktor kemunculan perbahasan akidah sifat 20. Kita mungkin tahu, mungkin dah belajar, tapi ingat mas sekalian, tauhid ini perbincangan yang takkan habis. Tauhid adalah perbincangan yang akan menjadi sasaran besar musuh nombor satu, iblis. Kalau kita nak gandingkan dengan amalan yang kita lakukan tak akan diterima kalau akidah kita tak benar. Banyak wacana amalan sekalipun, beramallah macam mana banyak sekalipun, tetapi kalau fahaman kita, keyakinan kita, pandangan kita tentang Allah tidak diperjelaskan dengan benar, dengan tepat, mungkin kita beramal kerana selain Allah, mungkin bila senang, mungkin senang beramal, tapi bila susah agak goncang nak beramal.
Mungkin. Jadi cara ni mas sekalian, mari kita mantapkan kepahaman tentang Allah. Apatah lagi perbincangan ini kita akan selarikan dengan perbahasan mentauhidkan kehidupan. Kalau nak tanya akhir zaman ni mas sekalian, nak amalan apa yang paling banyak? Oh, tanyalah akhir zaman. Kita di zaman mana sekarang? Kita tanya dulu, kita zaman apa sekarang ni? Zaman akhir. Kita berada di akhir zaman. Akhir zaman ni jemaah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW. Kemungkinan besar zaman itu dah sampai. Hadis ni telah pun terlaksana. Antaranya yang mana Nabi SAW ada mafhum hadis. Mafhum hadis, satu hadis tentang keadaan akan datang satu zaman yusyakul umam. Akan datang satu zaman nanti umatku dikerumuni seperti makanan. Kalau lihat pada perbahasan kerumuni seperti makanan ni, kita tak akan nampak selagi mana takkan didedahkan. Hari ini saya kira telah pun berlaku. Apabila ada satu poster daripada Al Jazeera, dia keluarkan poster tu cuma sekalian 25,000 yang syahid di Palestin, Gaza, dalam tempoh 3 bulan. 25,000 orang umat Islam. Agak kita buat apa misalnya? Apa yang sedang kita lakukan sekarang? 6,000 lebih cedera. Mahkamah internasional dah pun membahaskan isu dan telah pun digazetkan sebagai genocide. Pun masih lagi mereka bom, bunuh lagi. Nabi kata apa? Umatku akan diratah seperti makanan. Sahabat dengar hadis ni mas sekalian, panik. Kenapa ya Rasul? Adakah kami waktu itu sedikit? Malah Nabi kata, bahkan kamu ketika itu banyak, tetapi seperti buih di atas permukaan laut. Allah cabut daripada perasaan musuh kamu takut. Musuh tak takut kita mas sekalian. Musuh tak takut ni kita tengok sekarang ni lah. Tapi kalau nak tahu satu lagi cara musuh tak takut, tunggu berhadapan dengan hantu. Hantu lah kan. Kadang kita baca tu gigil baca Quran, mak hantu ponti-ponti depan dia kadang-kadang ketok gitu. Padahal kita ada Quran. Kita takut dia ke dia takut kita? Kadang-kadang kita bangun malam contoh bangun kan. Kadang tu lah pengajian tauhid ni kita kena praktikal je. Jalan malam-malam sorang-sorang tengok dia takut siapa? Dia rasa Allah melihat ke ataupun jin melihat? Kita beramal-beramal juga. Kerana amalan kita bimbang-bimbang. Ada dari satu hadis nanti Nabi kata, umatku nanti akhir zaman tinggal Islam je. Islam pada nama, tidak pada hati. Amalan-amalan bacaan Quran pun hanya pada tengkorok je. Tak lepas ke hati. Saya baca dia, ya Allah risaunya, ya Allah, aku ni kat mana ya Allah? Beramal mungkin kita boleh banyak beramal, tapi mengenal belum tentu. Nak tahu mengenal macam mana? Allah uji dia satu-satu. Dan ternyata umat Islam akhir zaman diambang, diratah seperti makanan. Kita bacalah amalan apa sekalipun, kita kena sedar bahawasanya kita berada dalam keadaan yang diratah seperti makanan. Jadi apa kita nak buat? Lalu Allah kata aku cabut musuh. Takut tu, musuh tak takut kita. Malah yang lebih bahaya, Allah campakkan dalam hati kita hubbud dunya, wahnun, yang cinta dunia dan takutkan mati. Cara nak hilangkan semua ni, bahas kembali tauhid. Tu saja. Banyakkan perbahasan tauhid pada. Jangan ambil mudah dengan perbahasan tauhid. Dah tahu Ustaz sibuk 20 macam mana, saya nak beramal lah. Iblis setara duduk dengan malaikat pun jadi kafir semua sekali. Iblis yang duduk dengan malaikat beramal lebih lama dari kita pun ending dia kafir. Banyak kisah yang dibentangkan kepada kita. Dan hari ini kalau tengok perbincangan tauhid, mesti ada perbincangan yang mesti kita bahaskan kembali.
Apatah lagi kalau dibahas pula macam-macam pula pahaman pula kebelakangan ini. Nak pula sifat 20. Kalau orang tanya kita, memang kita dah ngaji, kita Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau orang tanya datang kat kita, sifat 20 ni rekaan ni, buang masa dia mengaji, apa nak jawab? Bahas sifat wujud je, yang ada saja. Kata Allah wujud ni, yang ada ni apa? Sudah. Kadang orang ada permainkan, nak pula zinasi anak-anak kita. Sebab tu dalam perbahasan pengajian sifat 20 ni, sejarah dan kupasan pendekatan akidah, karya Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan bagi saya permata. Bagi saya, sebab saya melalui perjalanan pengajian ini dengan beliau. Saya tengok, saya pun minta izin dekat Tuan Guru Doktor, boleh tak saya nak sampaikan ilmu? Sebab ini bahan kajian beliau, kajian PhD, dan beliau pun mendoakan untuk disebarkan. Jadi saya yang fakir ini mengambil amanah ini, walaupun banyak kekurangan dan berat untuk nak disampaikan, tetapi kerana menghitung-hitung, melihat keadaan kehidupan akhir zaman ni, kalau nak banyakkan amalan bila renung, amalan apa yang kita nak amal, walaupun Nabi kata juga amalan akhir zaman banyakkan baca Al-Kahfi itu 10 awal 10 akhir. Tapi soalannya, kita baca dengan iman ke tidak? Itu soalannya je mas. Kita beramal dengan mengenal atau tidak? Saya mukadimahkan sikit macam bab wujud, bab ada. Ini peringatan untuk diri saya. Ini peringatan untuk diri saya. Kita datang masjid ni sebab ada masa ke atau sebab ada Allah? Ini saya bawa pada pembincang kehidupan sikit, sebab saya akan selarikan perbahasan dengan kehidupan. Saya datang masjid malam ni sebab ada jadual mengajar ke, ataupun sebab memang saya yakin ada Allah? Mana pula Ustaz datang masjid ada Allah? Kata fikir tu. Okey, mari kita bincangkan secara tamsil, contoh. Sebab akidah ni kena ada ayat wallahu al-amsal linnas. Kena tamsil bagi contoh. Kita datang rumah mak kita sebab ada mak ke sebab apa? Perbincangan mudah. Kalau orang tanya, pergi rumah mak lagi tak? Saya tak pergi rumah mak dah lama tak ada. Jelas menunjukkan kita datang rumah mak, rumah ayah kita sebab mak ayah dia. Bila mak ayah dah tak ada, masa kita datang dah. Kita datang. Jadi asbab nisbah daripada itu, datang rumah mak ayah sebab ada mak ayah. Maka datang rumah Allah itikad sebab ada Allah lah. Bukan sebab ada masa, bukan sebab ada lain, bukan sebab ada majlis, bukan sebab ada kenduri, bukan sebab ada makan-makan, bukan sebab ada amal kita boleh tentu Allah terima. Bila itikad kita benar, saya datang hari ini kerana ada Allah, kerana dalam perbahasan al-wujud nanti kita syarah. Kitab ni ada perbahasan, 2 perbahasan. Bahagian pertama sejarah kemunculan kitab Ummul Barahin, dan menariknya kitab ini mensyarahkan pula pandangan-pandangan ulama muktabar yang bermula pada Imam Abu Hanifah, Fiqhul Akbar, banyak syarahnya. Kitab At-Tahawiyah, Akidah Tahawiyah umumnya kita bawa perbincangan itu, supaya kita nak tengok sifat 20 ni, sifat yang dibincangkan dalam sifat 20 sudah ada dibincangkan daripada zaman ulama salaf. Bahagian kedua baru kita masuk matan Ummul Barahin. Ini bagi saya wallahi masjid. Macam mana saya nak cakap ni? Allah kalau pilih seseorang itu nakkan kebaikan, dia bagikan kefahaman. Ternyata kalau ilmu ni sampai pada tuan-tuan tentang Allah, Allah bagi faham, itu sujud syukur tu. Sebab nak bagi faham tentang Allah, bukan tentang amal. Amal kita boleh faham tuan-tuan, senang. Kita buka tahu kaifiat beramal. Tapi nak faham mengamal kerana Allah tu, ya Allah, tak semua orang faham ni masjid. Kita habis urat ajak orang datang masjid, habis program kita kempen tuan-tuan. Walhal wallahi datang masjid kerana iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tu taukid pada ayat man amana billah. Dalam bahagian kedua perbahasan sifat 20 ini, al-wujud, al-Imam Abu Hanifah mengatakan isyarat kepada al-wujud bil makna
amantu billah, aku beriman kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mengisyaratkan al-wujud bil makna al-mawjud, yang ada. Mana kalau kita gabungkan, aku beriman kepada Allah bahwasanya yang ada hanya Allah. Maka bila yang ada hanya Allah, apa yang kita ada hari ini diadakan. Ngaji tauhid kali ini kita bawa genre semangat, tuan. Sebab tauhid ni akidah membawa semangat kebangkitan Islam apabila terlahirnya jiwa yang semangat menegakkan kalimah Allah kembali atas muka bumi Allah, bukan menegakkan nama aku. Menegakkan kembali nama Allah, Ahadun Ahad. Bukan menegakkan kita banyak beramal, bukan, masalah. Ini di bawah. Yang ada hanya Allah. Tengok kereta, Allah adakan kereta. Datang masjid, sujud kepada Allah. Tengok rumah, Allah adakan rumah. Datang masjid, sujud kepada Allah. Tengok diri depan cermin, Allah adakan diri. Kerana ada hanya sifat Allah. Sifat nafsiah dia, wujud. Al-mawjud, yang tunggal, yang esa, yang ada, hanya Allah. Kita diadakan. Tengok beramal, malam ni kita boleh beramal malam. Setiap amalan nyata Allah. Bukan tengok amalan, aku banyak amalan. Bila beramal, malam ni aku nak beramal apa ya? Malam ni apa ya? Apa amalan yang aku nak ada? Patutnya tengok amalan. Terima kasih ya Allah, Engkau adakan amalan untuk aku. Allah adakan. Maka bila Allah adakan, kita usahakan. Datanglah ke dekat kita pula. Tapi nak pegang kemah, nak pegang jazam, datang dengan etikad Allah ada. Bukan sebab ada apa malam ni, tak ada apa, tak payahlah. Minta maaf ya sekalian, saya mengaji buat tauhid, macam mana saya kena dengan guru saya, macam tu saya bukanlah buat balik, saya cubalah. Tuan guru tadi bersyukuri kalau tu saya belajar dengan beliau. Dia tak kisah siapa pun kata, datang lambat keluar. Allah tegah, memang dia tegah. Orang mengajar tauhid ni memang tegak macam gitu. Sebab apa dia nak ajar? Tauhid bukan belajar dengan sambil-sambil. Tauhid ni malah belajar pun kena serius. Malah Nabi bermandikan darah menyebarkan akidah. Ni Isra' Mi'raj nak sampai ni tuan-tuan. 12 tahun Nabi diperjalankan menyampaikan dakwah. Nabi uji dengan kematian orang yang disayangi. Isteri baginda Nabi Muhammad SAW, pak saudara Nabi. Kedua-duanya diambil oleh Allah. Tinggal Nabi, ibarat sebatang kara lah ibaratnya. Itu yang Nabi sedih, macam mana nasib agama. Kalau KDN, Kementerian Dalam Negeri, pak saudara Nabi. Kalau yang memberi semangat dalaman, itu isteri Nabi. Di waktu itu di pulau dia halau tuan-tuan. Di Taif dia baling batu. Sebab nak sebarkan agama Islam. Nak sebarkan kalimah la ilaha illallah ini. Saya malam ni datang disambut, tak challenge lagi tuan-tuan. Kita nak dihantar, dia halau. Tapi jangan halau pula. Kata nak rasa tu. Saya nak bagi satu pendekatan bila ngaji akidah ni, dia kena datang semangat. Tak cari semangat nampak lain lah. Ngaji akidah datang semangat. Kalau ngaji akidah, ngaji tauhid tak datang semangat, mana belum ngaji. Kalau masih nak mencari semangat selain daripada nak mengaji tentang Allah, mengenal Allah, maka kita belum mengaji. Sebab yang membawa semangat untuk beramal itu adalah kerana Allah. Ya Allah ada. Allah ada. Ya wujud. Al-mantu billah. Al-mawjud. Yang ada hanya Allah. Maka bila yang ada hanya Allah datang, kita tak sia-sia. Datang malam ni tak sia-sia, mas. Tentang melangkah kaki. Apa jaminan janji Allah? Pertama, Allah bagi pintu rahmat terbuka luas. Balik masing-masing bawa berkat ni. As'aluka min fadlik. Bawa berkat. Tak cukup ke tu Allah bagi-bagi kat dalam perjalanan. Kat rumah Allah turunkan rahmat. Itu cara je mas sekalian. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Jadi itu semangat. Pendekatan pengajian akidah tauhid ini mestilah membawa pada satu semangat. Semangat kepada kehidupan yang mesti diteruskan kembali dengan keyakinan yang tidak berbelah bagi. Bagaimana caranya? Kita memperhalusi kembali perbahasan tauhid. Kita kena kaji, kita kena hayati, dan tidak cukup dengan itu, kita kena azam untuk sampaikan kepada ahli keluarga kita. Ni akidah ni perbahasan yang mesti ditegakkan kembali di akhir zaman. Kita ulang balik amalan apa yang mesti kita perbanyakkan di akhir zaman. Amalan untuk memantapkan keyakinan. Ini zaman penuh keraguan mas.
Beramallah banyak macam mana. Kalau datang hati tak yakin, habis. Habis je mas sekalian. Senang nak tengok yakin tak yakin. Banyak pecahan ujian. Saya bagi ujian yang paling besar, fitnah paling besar bagi orang lelaki. Ada hadis. Malam ni kita tak bincang bab tu, tapi sambil-sambil nanti saya boleh cerita. Dalam satu hadis Nabi ni mafhum hadis, fitnah yang paling besar, yang paling besar, dan persiapan mesti dilakukan oleh orang lelaki. Apa fitnah paling besar? Itulah dunia dan wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dan kenapa besar? Kerana iblis akan mengiktiraf syaitan yang berjaya memporak-perandakan rumah tangga. Dia ada dua kerjasama yang sedang berlaku sekarang ni. Iblis dan Dajjal. Dajjal menghancurkan luaran yang sedang berlaku sekarang. Menghancurkan dalaman iblis. Dia hancurkan kat dalaman kat mana dulu? Rumah tangga. Dia masukkan keraguan dalam isteri itu. Abang cukup ke rezeki ni bang, kata. Abang kerja-kerja juga, abang kerja seorang, cukup ke nak sara kita semua ni? Ataupun suami pula cakap, saya mana cukup nak sara semua, kalau awak tak bantu saya bekerja sama-sama. Ni style beramal ni kadang-kadang pun dalam bab ni berombak juga, tuan. Itu bawa rezeki, bab kasih sayang, tuan. Betul ke abang sayang saya ni? Habis. Betul ke bang? Setara banyak amal pun boleh tanya soalan, abang betul sayang saya? Habis tuan. Goyang kalau salah jawab. Walhal yang wujud, yang ada hanya sayang Allah. Sayang makhluk tak ada. Sepatutnya kalau ditanya soalan tu, mana kena ngaji balik tentang Allah. Kamu yang wujud, yakin siapa sebenarnya dalam hidup kamu? Malah kadang-kadang kita beramal pula nak tunjuk pula kita sayang isteri kita. Kita nak tunjuk sayang tu dari kita. Kita pandai layan dia, kita pandai jaga dia. Walhal sayang itu hanya menyatakan Allah, bukan kita. Kita pergi kerja cari rezeki tu, menyatakan Allah yang maha bagi rezeki, bukan kita yang usaha cari tu. Masuk usaha tu kita sekadar bekerja, tapi rezeki dari ni. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Usaha pada kita, rezeki pada Allah SWT. Jangan salah i'tiqad ni mas sekalian. Kalau i'tiqad kita usaha menentukan rezeki, qadariyah. Kalau saya tak usaha tak dapat rezeki, ustaz, walaupun ada perbahasan, ada rezeki datang asbab usaha. Tapi perbahasan kita nak bincang menentukan usaha, menentukan rezeki. Kalau saya tak kerja, macam mana rezeki nak datang? Maksudnya i'tiqad dia menentukan rezeki. Walaupun asbab untuk dapat rezeki ada datang daripada asbab usaha, jalan. Tapi i'tiqad yang bulat, yang sebenar, kita hanya berusaha, Allah yang menentukan dia. Macam mana nak yakin begitu? Kalaulah kita tidak faham Allah menentukan, sebab tu orang tak heran tentang amalan. Solat sebagai contoh. Kalau dia faham Allah yang menentukan rezeki, pasti dia akan jaga solat. Pasti mas sekalian. Usaha-usahalah. Tapi janganlah sampai langgar semua syariat Allah. Kerana yang menentukan semua Allah. Tapi cara riak wajah, riak kerja dia, seakan-akan dia menentukan, sehingga sanggup meninggalkan surat Allah. Hati-hati mas sekalian. Hati-hati. Nah, di situ sedikit gambaran mukadimah kita, supaya kita jelas kenapa nak ngaji akidah ni. Betulnya kita beramal je lah ustaz. Akidah ni kita dah tahu dah. Saya remind lagi sekali, jangan ambil mudah dengan akidah kita. Serangan yang paling besar akhir zaman, akidah. Iblis masuk rumah tangga, akidah lah. Berapa ramai isteri yang tak yakin ni mas sekalian. Berapa ramai suami yang penuh keraguan tentang janji Allah. Contoh lagi lah, Allah jadikan isteri kita tu untuk dibawa ke syurga. Berapa ramai isteri yang tak yakin untuk ke syurga. Abang je masuk syurga, saya tak payah. Abang je lah beramal, saya tak payah. Dah tahu saya ni jahat kan? Memang main. Kena bertembung tu tuan. Mudah-mudahan kita taklah macam itu kena kan. Setengah-setengah tu apa petikai kan. Solehah juga kata. Nak makan apa? Takkan solehah tu dengan ini je kan. Jangan. Akhir zaman saya lihat, saya perhatikan Allah beratnya ujian akidah ni. Berat. Apa yang berat? Nak yakin dengan Allah. Nak yakin dengan Allah ni bukan satu kerja mudah. Maka kita mesti memulakan dengan ilmu yakin. Jadi kita belajar
Mana yang dah tahu tu anggaplah sebagai ulangan atau tambahan. Tambahan mestinya. Tapi saya kira setakat ni yang membincangkan sejarah dan akidah serentak ni, saya tak jumpa lagi lah. Saya bagi kredit dan acknowledge kepada Tuan Guru saya ni. Beliau yang mencetuskan perbahasan untuk kerana beliau mengajarkan karya akidah, dan beliau juga adalah Ketua Jabatan Sultan di Sultan Azlan Shah Ustaz negeri Perak sana, Kuala Kangsar. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah rahmati beliau, berkati keturunan beliau, tempatkan beliau di kalangan orang beriman dan saleh masuk syurga tanpa hisab. Dan begitu juga dengan semua jemaah yang hadir malam ni, yang menusuri pengajian ni, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. InsyaAllah. Qala musannif, permulaan perbahasan kitab beliau. Qala musannif, kata penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi kepada setiap nabi. Penumpuan diberikan supaya setiap umat selamat dan sejahtera dalam kehidupan mereka sepanjang zaman. Lihat, kalau ditimbang tara waktu Nabi dakwah, bagi 23 tahun itu bagi 3 tahun lebih dekat Mekah. Yang mana 3 tahun lebih dekat Mekah itu tumpuannya akidah. Adapun sepanjang 23 tahun tetap tumpuannya akidah. Membawa yakin kepada Allah. Kita beramal sebab kita yakin Allah ada. Bukan beramal sekadar kita beramal, tidak. Dan penumpuan diberikan supaya umat Islam selamat dan sejahtera dalam kehidupan. Lihat, hari ini berapa orang yang beramal tapi tak selamat. Saya pernah jumpa banyak kes. Allah takdirkan saya ni mas sekalian, saya ceramah sebelum masuk. Saya tinggal Shah Alam, sambil-sambil tu saya taruh sikit. Saya sederhana alam. Nama kunyah ni Farid Abu Aulia. Farid Abu Aulia. Sebelum masuk mengajar, alhamdulillah takdir ni dah masuk 10 tahun dah dalam pentas ini. Dan saya ambil serius mengajar ni. Bukan sekadar part time saya ke. Walaupun part time pun saya kira mana-mana tenaga pengajar mestilah menganggap mengajar itu perkara serius. Bukan sekadar mengisi masa. Saya secara peribadi, saya ambil serius pengajian ini. Saya jumpa berbagai-bagai latar belakang manusia yang Allah takdirkan. Antara yang banyak kita jumpa pada akhir zaman ni jemaah sekalian, dan ini menjadi tugas saya juga untuk saya sedang sambung belajar dalam Master Usuluddin dan insya-Allah ke PhD. Dalam kajian awal master saya ini saya buat dan diterima oleh Majlis Senat. Tajuk tu terima bulat-bulat tanpa perubahan. Saya buat tajuk apa? Peranan akidah di dalam mendepani tekanan hidup bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Diterima bulat-bulat, dan Tuan Guru saya kata apa, tajuk ni tak akan membuat peranan akidah, sebab kita banyak tengok tentang tekanan perspektif yang pelbagai. Tapi peranan akidah tu macam mana? Jadi kita bawa. Setakat ini mas sekalian saya jumpa yang diuji ni penyakit akhir zaman, penyakit bunyi moden tapi lama dah ada penyakit tu. Apa dia? Tekanan perasaan. Moden dia apa? Anxiety, depression. Kadang-kadang tu orang sebut tu dengan rasa bangga tau. Saya anxiety tau. Amboi. Ya. Saya anxiety, saya depression, saya mental disorder, bipolar disorder. Walaupun kategori penyakit ni akan masuk pada neuro punya isu, kerana dia boleh efek otak, ya. Tapi isunya kenapa kena? Lepas kena memang akan berjumpa doktor, pakar psikiatri, sebab cakap efek brain, efek pembuluh darah, sedari bulan pum meletup pecah. Jangan main, jangan main. Bila tekanan perasaan ni, benda yang paling efek sekali adalah darah naik. Dia punya darah dia akan meluap-luap. Bila meluap-luap ni, antara yang bahaya berlaku, minus stroke terus, ataupun paling wana'uzubillah min zalik, itulah pecah pembuluh darah. Dia darah naik tu sebab dia ada tekanan. Itu doktor kena ambil kes ni. Cuma perbahasan yang saya jumpa lah, saya pernah jumpa seorang yang berdepan dengan saya yang nak bunuh diri, muda lagi 19 tahun. Saya ada jumpa seorang kanser stage 4 yang tak nak balik rumah. Beberapa lagi saya jumpa yang seorang ni dalam DM saja, inbox, dia kata apa, saya dah beramal lah, cakap amalan apa saya beramal. Nampak?
Memang orang macam ni, memang dia orang cari amalan. Tak dinafikan. Ialah dia nak berubah kan. Dia tahu. Dia tahu tak yakin ni. Dia bagi tahu, dia amal cakap apa Al-Kahfi tak baca, Al-Mulk baca, mak surat pagi petang baca, cakap zikir apa tak baca. Oh, buat dia geram betul dah mana. Dan dia cakap apa cuma sekalian? Orang beriman pun kuat iman pun kena tau. Saya kata, macam mana pula orang kuat iman boleh kena? Boleh tahu ke dia kuat iman? Nampak? Di sini konflik berlaku. Tu dia kuat amal. Kat situ duduk dia. Orang kuat amal belum tentu kuat iman. Iman kat mana nak tahu? Ujian. Amalan, suruhan. Tapi orang yang beriman pasti beramal. Tapi orang yang beramal belum pasti beriman. Sebab tu ada perbincangan munafik. Dia ukur kata orang beriman pun kena juga. Dan lebih bawahnya statement yang paling ditakuti, saya takut. Dia kata Nabi pun stres. Allahu Akbar. Siapa kata Nabi stres? Tu Nabi nangis. Siapa kata nangis tu stres? Nampak? Saya kira bahaya betul faham-faham macam gini. Berlama. Kadang-kadang dia menutup tekanan dengan amalan. Saya pakai baju elok kan, tapi dalam tak mandi. Badan tak mandi, dalam ada luka. Tutup elok, orang nampak elok juga. Tapi dalam bernanah. Siapa tahu? Siapa pun tak tahu. Jangan kita beramal hanya menutup tekanan. Habis macam mana selesai tekanan? Berbalik kepada kepercayaan. Apa yang dia percaya selama dalam hidup dia? Dia pun saya percaya Allah bagi. Percaya tanpa ilmu tak guna. Kamu ada belajar secara official mengajian tauhid? Tak ada. Padan nak kena. Ingat percaya tu hanya saya percaya Allah. Tak semudah tu. Kita kena kaji, belajar, duduk, dengar, bagi masa. Tak ada. Terus-terus lompat beramal. Tanpa mengenal. Jadi kalau uji untuk memperkenalkan dirinya, kita hanya sibuk hanya beramal jasadi saja, tapi hati kita sedang disakiti oleh keadaan. Baik. Sebab itu kata Tuan Guru kata, penumpuan diberikan supaya umat selamat dan sejahtera. Rupanya bila datang tauhid, mas sekalian, 13 tahun Nabi bawa tauhid, kesan yang paling besar tu tak bergaduh. Nampak? Orang yang bertauhid ini adalah orang yang akan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dia tak akan bergaduh, mas sekalian. Ya Ustaz. Allah kata, butik Nabi berjaya mendamaikan golongan Aus dan Khazraj. Nabi berjaya mendamaikan golongan-golongan di Mekah ketika itu, yang mana mungkin ketika itu yang sedang bergaduh sebahagian. Memang ketika itu memang sedang peaknya bergaduh. Umat sedang bercakaran, berbunuhan. Kenapa hari ini ramai yang berbunuh? Kalau kita dengar terbaru ni kes orang perempuan tu kan, ditemui di mana? Di Johor tu kan, yang Allah kerat kena. Tapi rasa banyak kes bunuh dah. Ini petandai zaman. Tapi kebanyakan semua dengan kebencian. Jadi berbalik dengan isu bagaimana nak kembalikan kesejahteraan ini, keyakinan. Jangan kita salah faham. Jangan sesekali salah faham. Kita ingat nak sejahtera bahagia ni kita kena cari selain Allah. Jangan. Kita hanya kena balik, betulkan balik apa yang kita percaya sepanjang hidup kita. Macam mana betulkan balik? Kita kena Allah. Bawa balik perbahasan tentang Allah, tentang perjalanan akidah yang benar. Baik. Jadi sirah mencatatkan bahawa Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun berada di kota Makkah semata-mata bagi membentuk akidah dalam masyarakat jahiliah ketika itu. Nampak? 13 tahun apa pengajian yang ada waktu itu? Akidah. Bayangkan kita 13 tahun hari-hari mengaji akidah, tajuk. 13 tahun. Bukan campur-campur pengajian lain. 13 tahun solid akidah. Kenalkan tentang Allah, kenalkan tentang hari akhirat. 13 tahun. Yang Nabi aja mas sekalian. Allah uji dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi aja pun Isra' Mi'raj datang, separuh berpaling daripada Nabi. Bayangkan.
Bayangkan ini sekali. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Ada maksud? Isyak. Isyak. Ayo pergi. Saya tak ada bagi syarat. Baik, Fatah. Itu. Itu tip. Bunyi. Masuk. Dah masuk. Dah 841 843. Dah masuk dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang menyemulakan Allah SWT. Khair. Kita sambung sikit dan kemudian kita buat kesimpulan insya-Allah. Sambung sikit. Baik. Oleh yang demikian, akidah yang teguh dan mantap menjadi dambaan kepada setiap manusia yang bergelar dirinya sebagai mukmin kepada Allah SWT. Jadi Tuan Guru Dr. Nikmat Syukri Nikmat menyatakan permulaan perbincangan kita ini meletakkan
Betapa pentingnya akidah ini membawa pada kesejahteraan. Memang itulah tujuannya akidah. Yang mana kita semua ni mas sekalian, kita mendambakan kuat iman. Kita kena ada satu sifat, sebab dia akan memberikan satu suasana hati yang lapang, yang utuh, yang mantap. Jadi orang yang kuat iman ni boleh dinisbahkan kuat kepercayaan dia. Jadi kuat kepercayaan dia ni menyebabkan di saat ujian datang dia tetap beramal. Itu yang bawa nampak konsisten tu. Contoh, kuat kepercayaannya bahawasanya dengan datang ke rumah Allah, menyatakan iman dan datang ke rumah Allah, ini satu syiar yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Berpisah tiada. Sehingga Nabi SAW rumahnya itu dekat. Sekarang rumah Nabi jadi masjid. Bayangkan, rumah Nabi keluar, rumah Nabi mana tu? Makam tu. Tu rumah Nabi lah. Dulu masjid yang mihrab tu. Nabi kena keluar jalan sikit. Tapi sekarang digesekkan terus jadi masjid, dan antara makam dan mihrab raudhah. Cuba bayangkan. Jadi bila hujan macam mana pun aku takkan goyang untuk datang ke masjid. Macam mana ke, susah ke, senang ke, apa ke, siapa ke, aku tetap datang masjid. Aku tetap datang masjid. Macam apa? Cerita peram dia. Tetap menjadi pujaan hatiku. Macam mana pun aku tetap akan datang ke masjid, walaupun tiada siapa yang bersama aku ketika itu. Kerana yang ada hanya Allah. Kalau macam itu itikad ni mas sekalian, maknanya kebangkitan Islam di akhir zaman. Itulah KPI ni. Kita cerita syariat masjid lah, cerita syariat tempat-tempat lain. Dulu nak pergi panjat sana, nak pergi kata saya tak sabar nak tunggu Imam Mahdi datang ni Ustaz. Mempercayai Imam Mahdi itu salah satu iman. Saya kata Imam Qaryah ni tunggu kat depan. Jadi makmum dulu. Kalau susah nak dimakmum pada Imam Qaryah, tak payah tunggu Imam Mahdi. Dia kena tunggu Imam Mahdi, Imam Masjid sendiri datang. Nanti dulu sampai masanya berperang sakan lah lagi. Bertempik sakan lah lagi. Sekarang kita kuatkan kepercayaan kita. Macam mana cara? Kita jangan sampai waktu kita nak imarahkan masjid ini tergugat dengan kesibukan dunia. Kurang-kurang malam off day. Malam saja tutup semua. Nak jumpa saya lepas isyak. Kan senang gitu. Kenapa? Maghrib isyak ni waktu prime time saya. Maghrib hari awal bagi orang Islam. Stop kerja dah, asar tu dah habis dah patutnya. Sebab tu asar tu Allah kata apa? Orang rugi kecuali yang beriman. Waktu asar hati-hati, solat wusta. Hati-hati, solat wusta tengah-tengah. Sebab apa tengah-tengah? Sebab maghrib, isyak, subuh, asar last. Kalau diukur daripada awal, asar ni tengah. Kalau daripada cerang maghrib, isyak, subuh ni, asar akan penutup. Tapi kalau diukur daripada zuhur, pada subuh, zuhur, asar di tengah. Tengah ni antara between nak jatuh mana. Hati-hati. Kalau betul kita buat kerja kita semua, dunia kita katalah ni dunia pun suruhan Allah. Kalau betul dunia ni suruhan Allah, maghrib make sure. Kata orang Jawa kata baihu atau baikru kena dekat masjid. Tak sempat nak balik rumah Ustaz. Orang bukan soal nak balik rumah, datang masjid. Masjid macam-macam tempat lah ada masjid. Nearby. Siapkan sepersalinan dalam kereta. Kalau tak sempat mandi kat masjid, maghrib ada di masjid. Tu ini cerita baik iman. Cerita baik iman. Betul. Jadi jemaah sekalian, akidah adalah kunci kebahagiaan seseorang hamba Allah SWT di dunia dan akhirat. Tanpa akidah yang benar, ini kata kunci, kata tuan guru kata, tanpa akidah yang benar, tepat dan jelas. Tiga ni kita kena pastikan. Pertama benar, alhamdulillah kita mendapat akidah yang benar melalui furu atau cabang perjalanan perkembangan akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kemudian kena tepat perbahasan dan kena jelas. Segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada akidah yang benar, tepat dan jelas. Dan ilmu akidah Islamiah merupakan ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Ini kata Tuan Guru. Jadi malam ni kita sedang mensyarahkan ilmu apa ni?
ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Kalau ilmu mesti didahului oleh amal, mesti didahului ilmu. Jadi kalau nak banding ilmu dan amal, mesti utamakan ilmu. Tapi dalam ilmu pula wajib ilmu tauhid. Jadi malam ni alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk mukadimahkan, kan kita masih membicarakan qala musannif, kata musannif ini. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan merujuk pada kitab ni jemaah sekalian. InsyaAllah nanti saya akan dapatkan kitab kerjasama dengan masjid, terus sama-sama dapatkan, dan saya nak cadangkan jemaah sekalian, ada lah bagi setiap yang hadir ni ada, dan saya cadangkan wariskan kitab ini kepada ahli keluarga. Wariskan. Jadi pada anak-anak ada, pada ahli keluarga ada, insyaAllah wariskan. Mudah-mudahan dia bermanfaat kerana di dalamnya ada cerita sejarah akidah dan matan induk kepada perbincangan akidah sifat 20 matan Ummul Barahin. Dan alhamdulillah telah dikarang dengan baik oleh tuan guru kita. InsyaAllah kita tinggal nak ambil manfaat saja pada perbahasan beliau. Wallahu a'lam. Itu saja mas sekalian. Kita akan sambung pada perbincangan akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Perbanyakkan selawat dan salam kata juga mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong dan golongan umatnya yang mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.